Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, dalam siri ini adalah pertemuan yang terakhir kita untuk membincang bisikan hati isteri yang ke-30. Wahai suamiku, kau hendaklah menjadikan diri engkau contoh kepada ahli keluarga engkau. Itu bisikan hati isteri. Contoh, tuan-tuan, contoh. Suami sebagai contoh, suami juga sebagai ayah menjadi contoh. Suami menjadi contoh kepada isteri. Suami sebagai ayah menjadi contoh kepada anak-anak. Suami juga menjadi contoh kepada ibu dan ayah mertuanya kerana dia menantu. Suami juga sebagai contoh kepada ibu dan ayah kerana dia anak. Anak kelahiran daripada ibu dan ayahnya. Suami juga dan juga ayah juga yang berada di hadapan saya sekarang ini contoh kepada jiran tetangga dan anggota masyarakat. Saudara-saudara, kita ni biarlah menjadi manusia contoh yang boleh dicontohi. Tapi untuk menjadi manusia contoh ini tentu yang baik-baik. Mana orang nak ambil contoh penyangak, penyamun? Mana orang nak menjadi cari contoh pencuri? Mana nak orang menjadi contoh misalnya perogol? Mana orang nak menjadi contoh misalnya tuan-tuan orang yang katakanlah pemberontak? Tak nak. Orang nak jadi contoh ni yang baik-baik. Manusianya baik, ilmunya baik, amalannya baik, kemahirannya baik, kedudukannya baik, kerja je baik, di pejabat baik, di rumah baik, dalam jiran tetangga dia baik, dalam masyarakat keluarga kita dia baik, dalam masyarakat yang lebih besar dia contoh yang baik. Contoh macam mana contohnya? Contoh ibadatnya baik. Bagus. Sampai waktu dibawa anak-anak dan isteri ke surau dan ke masjid. Kan cantik. Habis ke surau ke masjid, balik ke rumah. Buka satu hadis, baca satu potong hadis kepada anak dan isteri. Kan baik. Makan berjemaah bersama-sama. Kan baik. Makan baca doa di antara mereka dan diaminkan oleh seluruh anggota keluarga. Minta Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah memberkati apa juga hidangan yang kecil yang besar yang dihidangkan di hadapan kita. Kan baik. Layan tetamu dengan baik, hormat tetamu. Kan bahasanya menghormati tetamu, layanannya menghormati tetamu, duduknya menghormati tetamu, cara dia melayan yang perempuan cara perempuan, layan lelaki cara laki-laki. Tetamu datang di rumah rasa seronok, balik pun rasa seronok. Terasa mereka diraikan oleh kita. Dengan keluarga terdekat, alhamdulillah kita menjadi contoh. Orang selalu menyebut kita, jadilah macam dia, jadilah macam Iman, jadilah macam Ramlan, jadilah macam Kasim. Kan bagus, dia jadi contoh yang baik. Contoh anak-anak muda misalnya. Anak-anak muda pun nak jadi contoh. Walaupun kita tidak semuda lagi sebagai anak-anak muda lagi, tapi contoh, tengok uncle tu macam mana. Tengok uncle tu tempat kerja macam mana. Tengok uncle tu layan anak-anak dia macam mana. Tengok uncle tu galakkan anak-anak dia belajar macam mana. Tengok anak-anak uncle itu. Tengok persekitaran keluarga uncle itu. Tengok rumah uncle itu. Tengok kebersihan uncle itu. Tengok macam mana dia jaga kereta. Tengok macam mana dia jaga barang-barang dia. Contoh. Kan dia kata tengok. Pandang. Lihat. Artinya contoh. Tapi jangan ikut dia tu, jangan ikut dia tu. Dia tu, Allah, jangan. Sisi malaikat lah, jangan kau ikut dia. Macam mana tu? Kalau suami kita masuk dalam kategori ini, Allah, tuan-tuan, kesian perempuannya. Kalau ayah kita masuk dalam kategori ini, wahai anak-anak, kesian anak-anak itu. Tapi tuan-tuan dan perempuan yang saya nak sebutkan, insya-Allah, mudah-mudahan saya sangat yakin para penonton yang dihormati sekalian mampu menjadi contoh. Para penonton yang dihormati sekalian ada bercita-cita untuk menjadi contoh, untuk menunjukkan contoh yang terbaik sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, di peringkat awalnya contoh yang kecil-kecil dulu.
Contoh macam mana makan, contoh macam mana minum, contoh macam mana membaca, contoh macam mana mentelaah, contoh macam mana baca Quran, pegang Quran, contoh macam mana rukuk dan sujud sembahyang. Ini contoh-contoh kecil-kecil aja. Tapi contoh-contoh yang besar, macam mana dia bercakap melayan tetamu, macam mana dia mempengusikan mesyuarat, macam mana dia kata orang melihat apa yang telah diputuskan oleh mesyuarat, macam mana dia melihat satu persatu tu jalan atau tak jalan kerja-kerja yang diminta dijalankan. Seluruhnya itu. Dan kalau kita kepimpinan, macam mana contoh kepimpinan dia? Contoh kepimpinan, macam contoh kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kiamat nanti manusia akan memperkatakan contoh kepimpinan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Penulis-penulis sudah menulis membandingkan dengan ratus personality dunia daripada dulu sampai sekarang, seluruhnya mengatakan contoh yang terbaik, pemimpin nombor satu yang tidak ada gantiannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umatnya, saudara-saudara sebagai daripada umatnya, mari kita ikut contoh Nabi. Contoh dia sebagai ayah, contoh dia sebagai pemimpin, contoh dia sebagai suami, contoh dia sebagai ketua perang, contoh dia sebagai pemimpin masyarakat, contoh dia sebagai pemimpin di pejabat, contoh dia sebagai pemimpin agama, pemimpin ibadah, contoh dia berbagai-bagai contoh lagi. Maka contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang terakhir ni tuan-tuan dan puan, saya mohon ampun dan maaf kalau dalam perbualan-perbualan dalam siri-siri daripada yang pertama sampai yang ke-30 ini, kalau ada perkara-perkara yang tidak betul, kita memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, yang kurang baik itu yang tidak menepati apa yang sepatutnya daripada kelemahan saya sendiri. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.